Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita langkau banyak hadis. Sebab selepas kita baca tu dulu semua cerita ambil wudu kan, jadi yang tu kita duk dengar selalulah. Nah. Jadi pada malam ini saya pilih hadis yang ke 93, ke surat 68. Langkau banyak ni. Maklumlah hadis pun sampai 300. Kalau sebulan 25 tahun tuan-tuan. Jadi orang yang mengajak ni pun nak tunggu 25 tahun, umur 90 baru habis khatam. Takut belajar pun tak dan. Covid kuat dah ni. Malam ni saja saya kata jangan bubuh apa nama aircon, on aircon saya pasal nak demam lah dah, tu sakit bau tiba-tiba. Mari sakit paha, ni sakit bau. Kacau. Hadis ke-93 ni nah. Bahkan hadis 92, 93, 94 tu sama lebih kurang. Nah. Saya pilih yang ke-93 an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apa nama saya nak tanda, saya takut lupa. Baginda bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Tak ada uraian, tapi saya nak ambil satu uraian ulama tentang Al-Quran. Jadi apapun sekali, jangan sampai tak baca Quran. Pesanan saya, yang boleh baca Quran dengan baik, bacalah. Bila ada kekuatan, baca setiap hari, semuka ke dua muka ke selai dua lai. Yang tak ada kemampuan, bacalah mana-mana surah, ayat-ayat yang kita boleh baca. Tentang Al-Quran, guru saya almarhum Tuan Guru Haji Zainuddin, sewaktu saya di apa nama sikit bau tu, di Parit Buntak, dia belajar di Mesir 11 tahun. Dia memang warak. Kuliah dia payahlah kita nak gelak, sebab dia jenis warak. Kuliah aku banyak gelak, pasal tak warak. Jadi saya pernah jadi khadam dia lah, jadi driver dia. Sewaktu di Parit Buntak, saya duk kerja bank lagi masa tu. Jadi bila tu dalam perjalanan tu saya tanyalah, saya panggil partner kat dia, ada kaitan dengan rumah saya. Quran ni partner apa dia yang bagus baca? Semua bagus. Di antara yang dia sarankan kepada saya, jangan tinggal 4 surah. 4 surah ni kalau boleh bacalah tiap-tiap hari. Surah yang pertama surah Yasin. Yasin. Surah yang kedua Ad-Dukhan. Lagi kalau tak tahu nak jumpa, lagi sabar. Tak mana surah ni.
Yang ketiga Al-Waqi'ah. Yang keempat Al-Mulk. Empat surah ni seboleh-bolehnya kata guru saya jangan tinggal. Dia amal puluhan tahun, daripada muda sampai meninggal. Nah, orang yang warak. Yasin ni surah ke-36. Kau tak nak cerita mana Yasin. Surah kan ada 114. Cari ayat 36 dia Yasin lah. Ada 83 ayat. Kita baca malam Jumaat. Kan? Malam Jumaat pulun baca Yasin. Minum ayat Yasin 1000 galen. Bengong sampai kelar. Dia tak faham Islam ni. Aku pelik-pelik. Kan? Ad-Dukhan surah ke-44. Selang 8 surah pada Yasin, jumpaklah dia. Ya. Al-Waqi'ah surah ke-56. Al-Mulk surah ke-67. Ya. Balik carilah. Ad-Dukhan dia mula Hamim. Ya. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ada 59 ayat. Baca sampai habis. Al-Waqi'ah ada 96 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini terkenal lah surah ni. Al-Mulk, siapa tak boleh Al-Mulk cari Tabar. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama lah tu. Kan? Ada kawan tu kata saya surah tu Ikhlas tak apa. Apa qul huwallah. Pang begitu dah. Kan? Sama lah. Kan? 4 ni kalau bab Quran. Kalau malam Jumaat sebenarnya suratul Kahfi. Ini hadis sahih suratul Kahfi. Saya nak sebutlah. Tapi saya pun tak boleh pergi dengan suratul Kahfi panjang. Saya cuba nak hafal tuan-tuan. Dapat 50 ayat. Semua dah 110. Dan boleh buat takat 8 bulan. Turut-turut tak boleh pergi. Panjang. Yalah, sampai tak baca tu. Hak 4 tu insya-Allah. Saya mula-mula belajar Quran dah cekap baca Quran. Hak 4 tu saya baca sejak tahun 1987 sampailah hari ini dengan izin Allah. Setiap hari. Jadi dia ada 33 tahun dah saya duk baca 4 surah ni. Ada orang umur 33 tahun. Adik ni muda lagi. Kan? Umur apa? Hang lah tunjuk hang tengok belakang lah. 22. Aku baca 4 surah hang ada benda lagi. Yang tu saya istiqamah. Demam sakit macam mana pun saya akan lawan juga. Nah, selalunya saya baca hafal. Sambil buat kerja. Nah, kalau demam baru saya buka. Kadang-kadang kita demam tak pun nak steady. Nah. Jadi lagi satu yang Nabi suruh ni semua hadis sahih yang saya nak sebut ni pula. Ayatul Kursi. Jangan tinggal. 255 Al-Baqarah. Allahu la ilah. Kalau anak-anak kecil teriak tengah malam, ambil dia, baca Ayatul Kursi kat telinga dia. Jangan baca kuat. Duk dekak pula pecah anak gendang dia, kan? Tengoknya iblis tak boleh pergi. Iblis mengaku kalah. Dia menyerupai manusia. Ya. Kemudian dia bagi tahu kat sahabat, mau dah aku abadkan hang kelemahan iblis. Ayatul Kursi. Kan? Sahabat pergi beritahu kat Nabi, Nabi kata tu iblis lah. Kan? Dia boleh menyerupai manusia. Malaikat ni tuan-tuan, kalau tak salah saya, dia hanya boleh menyerupai manusia, binatang tak. Kalau tak silap saya. Nah. Di antara salah satu nama dalil malaikat menyerupai manusia, nanti saya try tengok. Ketika nama malaikat pi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia demam-demam ni nak cakap menjadi celaru punya nak.
Tak ingat lah. Saya tak apa ayat tu. Nah. Tapi ada nantilah demam-demam cari tak jumpa. Nah. Kalau tak salah saya, malaikat tak boleh menyerupai hanya manusia saja. Binatang-binatang betul semua yang syaitan jin lah. Nah. Tu ayatul kursi. Di sebelah malam ni macam malam ni. Ni semua hadis sahih. Ayatul kursi dengan ni. Amana Rasul. Jangan tinggal sebelah malam. Tu imam selalunya lazimnya dia wirid apa wa ilaukum ilau sampai habis kan. Lepas tu terus dia berzikir kan. Kalau saya jadi imam maghrib saya tambah amana Rasul. Amana Rasul ni nak bab lagi kelebihannya dan kitab Riyadhus Salihin. Siapa yang baca di sebelah malam amana Rasul hingga akhir, dia bakal mendapat perlindungan Allah di sepanjang malam. Cuba amal. Pasal kalau Allah tak izin kawak mai dia tak nampak rumah kita. Dia kata rumah kau ni dia tak nampak walau duduk depan dia. Allah nak bagi perlindungan. Kan? Yang tu lah. Kalau nanda paling mudah, sekali baca 1/3 Al-Quran, qul huwallahu ahad. Ini ada hadis-hadis hasan kalau tak silap saya. Hadis baik, bukan dhaif. Jadi kalau baca 3 kali macam baca seluruh Al-Quran. Jadi tak boleh nak baca Quran cara elok panjang-panjang, hampa pajak surah ni sampai ke mati. Tiap hari qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu 3 kali. Macam baca Quran 30 juzuk. Lepas tu pergi cerita, jawab aku tiap hari khatam Quran. Tu dia. Macam mana hang ni? Ustaz Syarilun tak lihat. Tak susah. Kan? Tapi ada orang buat lawak bukan kita nak hina Quran lah. Ada orang buat lawak. Orang tanya, ustaz ni kan saya dengar orang cerita. Dalam Quran ni surah apa yang paling banyak? Semua orang habaq Al-Baqarah. Ustaz tu kata tak, qul huwallahu ahad. Siapa? Nak habis dia 2 kali ahad. Faham 2 kali ahad? Nanti nak pergi hilang tu bukan nak hina Quran kan? Qul huwallahu ahad. Sekali ahad dah. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 kali ahad tu. Baru habis. Tapi dia menyamai 1/3 Al-Quran. Hadis hasan, hadis baik dan kitab Riyadhus. Inilah di antara surah-surah yang atau petikan ayat-ayat yang elok diamalkan. Jadi jangan sampai tak baca Quran. Baik. Malam ni saya nak tekankan bab Al-Quran. Tak tahu lah saya pernah sebut ke tak. Sebab tajuk malam ni Al-Quran pemberi syafaat. Al-Quran akan memberi syafaat kepada mereka-mereka yang membacanya. Sewaktu hidup di dunia ni tak pernah tinggal, tak pernah lekang, berkawan dengan Quran. Lepas tu saya kata pergi mana pun cuba cari satu kitab Quran yang terjemahan ada bahasa Melayu tu, jadi tak ada uduk, tak apalah. Saya tanya seorang ustaz tu pada hari tu, forum perdana dengan saya. Ni dalam telefon ni kan ada Quran. Quran betul lah yang tak ada makna. Yang tu pun kalau tak ada uduk tak boleh. Dia kata kalau kita duduk scroll kan. Tapi kalau ada makna Melayu tak apa. Tak perlu uduk. Itu pandangan dia ni salah seorang al-fatwa ke apa lah. Tak ingat. Kedah punya lah. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai tak baca Al-Quran. Bacalah mana-mana surah. Tapi malam ni yang saya nak bahas ialah seorang ulama Mesir, tak ingat nama dia, tak sihat. Apa nama tu? Soleh Sobri Soleh ke apa lebih kurang tu lah. Beliau menyatakan ada 5 hak Al-Quran. Al-Quran ni ada 5 hak dia yang kita kena tunai. Seorang ulama negara Mesir. Apa dia 5 hal? Apa dia 5 hak Al-Quran tu? Jadi saya nak baca Quran dulu. Baca Quran, nak baca ayat tu. Mungkin ayat ni boleh kait dengan 5 hak. Dengan 5 hak Al-Quran.
Ayat yang saya maksudkan ialah ayat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini ayat dah. Ayat ni selepas ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ni ayat 120. Lepas tu jumpa ayat 121 yang saya baca. Tengok ulama susun elok lah. Sebab musuh utama kita ni dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani. Kemudian golongan musyrik. Musyrik ni penyembah berhala, Buddha, Hindu tu semua musuh lah. Tapi dalam arti kata, kalau mereka tak ganggu agama kita, mereka bukan musuh kita. Tapi yang selalu memusuhi umat Islam, yang pertama memang confirm Yahudi. Yahudi ni sampai bila-bila tak redha. Untuk menguatkan hujah bahawa Yahudi ni musuh paling utama pada umat Islam, kena ambil Al-Ma'idah ayat 82. Menyokong mereka ni paling kuat permusuhan terhadap orang Islam. Ayat macam mana tu? Tak ingat. Al-Ma'idah 82 mari kita tengok. Tadi walan tarda tu Al-Baqarah tu. Yang ni Al-Ma'idah ayat 82. Besok kalau anak cucu tanya, memang depa ni lah. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Tengok. Tuhan sebut, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi. Tadi walan tarda ankal yahud. Yahudi kan nombor satu. Yang ni pun Yahudi. Lepas tu baru Allah sebut waladina asyraku, golongan musyrik. Apa? Kristian musyrik sebab sembah patung. Hindu musyrik, Buddha. Lepas Yahudi, musyriknya adalah musuh kita. Faham? Jadi sebab tu ulama atak dia letak walan tarda tu dulu. Kemudian dia letak ayat 121. Pasal apa tuan-tuan? Ulama nak bagi kita faham, siapa yang beramal dengan tuntutan ayat 121 Al-Baqarah, dia tidak akan ditipu oleh Yahudi ataupun Nasrani ataupun mana-mana golongan musuh Islam. Dia faham tak ni? Dia letak elok lah tu Bilal. Yahudi Nasara memang musuh kita paling utama. Mereka takkan redha sehingga kita mengikuti cara hidup mereka. Tapi yang akan selamat daripada tipu daya Yahudi Nasara golongan musyrik penyembah berhala ni ialah alladzina atainahumul kitab, yakni orang-orang yang kami beri Al-Quranul Karim, yaslunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah golongan yang beriman. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan sesiapa yang siapa-siapa yang kufur, yang tidak beriman, maka merekalah golongan yang rugi. Jadi malam ni kita nak dengar, apakah maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Ni Syekh ni kata, saya perasan 5 benda ni memang confirm tepat dengan apa yang dimaksudkan. Siapakah yang dikatakan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jadi pertamanya kata Syekh, yang ini mengimani Al-Quran tu sendiri. Ini tuntutan yang pertama. Al-Quran tu ada 5. Yang pertama mengimani, kena percaya. Iman ni percaya bahawasanya apa di antaranya, Al-Quran bukan karangan Muhammad. Mana mungkin, mustahil seorang insan yang tidak tahu membaca serta menulis boleh karang kitab yang sebegini mulia. Dalil pun ada. Di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ummi. Kita pun sebut ummi. Al-A'raf 158. Ummi, tidak tahu membaca serta menulis. Jadi macam mana orang yang tak boleh benda tiba-tiba nak karang kitab? Tak boleh. Tak logik. Jadi tuntutan yang pertama ialah mengimani kebenaran Al-Quran. Satu.
ia bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kena percaya, kena yakin bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Dah kita yakin Muhammad tak boleh, datang pada Allah. Mana dalil kata datang pada Allah? Banyak dalil. Saya bagi satu sudah. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Turun macam mana? Ni nak bahas kata beriman lah. Pertama, kita percaya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita pun beriman, percaya ia adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Adakah Allah turun seketika macam tu? Tak. Melalui perantaraan Jibril. Mana dalil? Melalui perantaraan Jibril. Ini soal iman. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 102. Surah ke-16 ayat 102. Macam mana ayat tu? Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Kalau tak salah saya, muka surat 661 lah kitab ni. Kalau tak betul kita cari sampai jumpa. 661 ayat 102. Kalau tak salah saya. Alhamdulillah, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 102, muka surah 661. Bila sebut beriman dengan Al-Quran mesti tiga. Pertama, kita yakin bukan karangan Muhammad. Yang kedua, kita yakin dan kita percaya ia adalah kalam Allah, Allah bawa turun. Makna Al-Quran ini datang daripada pencipta alam. Cuma diturunkan oleh Allah berperingkat-peringkat melalui perantaraan Jibril. Mana ada dalil? Ini dia. Saya terjemah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus Jibril dari Tuhanmu. Ini kata perantaraan. Dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman dan untuk menjadi hidayah petunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ayat ni juga tuan-tuan sebagai contoh boleh lawan yakni orang-orang yang kata kalau kita duk ikut Quran esok tak maju. Hampa baca ayat ni, tunjuk muka surat ni, baca dia punya huraian, lepas tu hempak Quran ni atas kepala dia, baru dia percaya. Cuba tuan-tuan ingat apa yang ada dalam Quran. Berisi pula dengan undang-undang yang memajukan umat manusia. Siapa ikut Quran, insya-Allah maju, jaya. Ini dalil. Jadi tiga. Jadi tentang iman ni, makna tuntutan yang pertama Al-Quran ni, hak Al-Quran yang pertama adalah mengimani Al-Quran tu sendiri, kena percaya. Bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya diturunkan oleh Allah pencipta alam. Ini adalah kalam dia, cuma melalui perantaraan Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua kita sebut tadi, hak Al-Quran yang kedua ialah membaca. Jangan sampai tak baca. Bacalah sikit tak apa kan. Nak berlagu pun berlagulah kan. Baca surah apa? Qul huwallahu. Jiran dengar kemas, dengar auzubillah pun kemas lalah qul huwallahu ahad. Tak apa. Baca mana-mana surah yang kita ingat, yang kita mampu, jangan tak baca. Pergi mana-mana, biasakan diri dalam beg kita, dalam kereta kita ada Quran terjemahan. Kadang-kadang kita boring juga kan, duk tunggu bas tak main lagi, kereta api lambat, tergendala, kita nak buat apa? Kelebek Quran lah kan. Kita duk tengok pun tak ambil dia ni warak kan. Orang duk tengok kita, ayo warak Pak Haji ni, kita kali dah memang aku warak. Baca kan. Saya kadang-kadang duk apa ayat Quran sewaktu tunggu macam tu, tunggu bas, tunggu kereta api, tunggu kapal terbang. Jadi kita ada kawan, kita berkawan dengan Quran. Jangan tak baca. Mungkin tuan-tuan tak ada kemampuan nak amal macam saya amal 33 tahun setiap hari, bukan senang. Tu pun nyunuh lawan. Tu pun kadang-kadang ada juga saya terlupa. Saya duk ingat baca habis dah 4 surah, tertinggal 1 surah. Tu kerja iblis. Iblis cekap tuan-tuan. Cekap. Mai hari esok pun tengok Allah semalam tak baca Al-Mulk. Tu selalu saya cuba perhabis siap-siap.
Masa mana saya baca tuan-tuan? Saya baca time dia selalunya 5:30 pagi. Saya bangkit awal sikit, mayak malam lebih kurang 5:30 pagi sampai masuk subuh dan nah. Cuma kadang-kadang ada gangguan nak pergi kuliah subuh tu, saya baca takat boleh lah. Balik saat ni sambung lah. Dia kena lawan tuan-tuan. Quran ni bukan senang. Nak apa dia pun payah. Nak maintain, nak baca dia pun aduh kan. Tu saya tak boleh bayang sebuah sekolah agama swasta hafaz Quran Itqan di Ampang, Kuala Lumpur. Sistem hafazan mereka punya hebat. Satu ayat pelajar kena ulang 60 kali. 60 kali kena ulang. Kata inna a'tainakal kautsar. Dia pun inna a'tainakal sampai 60 kali. Pasal kita baru 5 kali menguap. Masuk 10 lena tu. Tak bunyi dah inna a'tainak. Saya tak boleh bayar macam mana ulang 60 kali. Tapi pelajar-pelajar dia memang cemerlang. Kami tak guna sistem ni. Macam mana kata cemerlang? Anak ustaz tu sendiri menjadi juara dunia pertandingan hafazan Quran. Anak lelaki sekali dapat kot, perempuan dapat. Dunia tapi orang tak pernah heboh. Ada dia duk masuk TV. Anak dia. Memang betul dia ingatan yang kuat. Makna satu ayat yang diulang sampai 60 kali dia akan melekat. Tu cerita dia. Jadi tuntutan yang kedua ialah membaca, jangan tak baca. Yang ketiga, yang ni pun dia punya tuntutannya. Yang ketiga, memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Lah ni tak susah, semua ada terjemahan. Kalau tuan-tuan nak mempertingkatkan kefahaman makna-makna ayat Quran, ada duit lebih, pergi beli tafsir Quran secara lafziah. Dia terjemah satu-satu. Contoh, in alif nun kan, sekiranya, kuntum kamu. Jadi kalau kita rajin duk kelebek ni lama-lama boleh kan. Kita tengok satu. Jadi tuntutan yang ketiga ialah memahami makna ayat yang kita baca. Kita syok dengar tu imam baca sejadah, lenggok kepala syok. Kan? Sedangkan dalam surah Sejadah ada wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Awak nah tu dia kata apa tu? Kan? Suruh beli peyek apa tu? Peyek ada satu tong malam ni. Dia kata, dan ada pun orang-orang yang fasik itu tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Cuba kita faham. Saya pun tak faham ke semualah kan. Tapi insya-Allah aku bolehlah sikit-sikit. Ada lagi satu ayat ke berapa yang Allah cerita esok kita semua berdiri di hadapan Allah, orang-orang yang bersalah ni tunduk melokok. Itu cerita dia. Pada ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ni pasal apa pula ni? Allah cerita ada manusia yang Allah takdirkan jadi pemimpin tapi dia bagus. Macam apa dia bagus? Dia sifat dia pertamanya, dia memimpin rakyat jelata berpandukan Al-Quran. Cantik. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Pasal apa? Dia tahu dalam nak menegakkan kebenaran agama Islam bukan perkara yang mudah. Pasal apa mereka sabar juga? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan perintah yang terkandung dalam Quran. Mereka yakin jalan penyelesaian hanya dengan merujuk Al-Quran. Tu kena fahamlah sikit sebanyak kan. Jadi tu imam baca tu kadang-kadang kena ambil tahu lah apa dia apa kan. Macam Ina atau Ina tu. Dia pendek lah. Tapi kalau tengok makna, Masya Allah tuan-tuan. Kalau bagi saya lah, saya duk tengok kitab tafsir ni, dia tak apa nak sebut lah. Tapi pemahaman saya, hasil saya duk tengok banyak ayat Quran. Ina atau Ina ni Allah nak ajar satu perkara, kemudian Allah bagi jaminan satu perkara.
Kalau kita buat, insya-Allah tuan-tuan, musuh tak boleh nak atasi kita. Apa dia? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kau Muhammad telah kami kurniakan bermacam-macam nikmat. Setengah kata telaga Kautsar itu tak apa, nikmat. Nikmat nubuah, menjadi nabi rasul yang terakhir. Tapi jangan tengok Muhammad ya. Kita apa korang? Banyak Tuhan bagi nikmat. Kan? Kemudian setelah kita menyedari nikmat kurniaan Allah terlalu banyak kepada kita, Allah suruh buat dua benda. Fasalli li rabbik. Maka dirikanlah solat kerana Allah. Jangan putuskan hubungan kita dengan pencipta. Duk tak mana sibuk macam mana tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, kita semua jangan tinggalkan sembahyang. Tapi sebaik-baiknya amal lazimkan sembahyang awal waktu. Nampak Nabi suruh, tuan-tuan boleh rasa ada keberkatan. Jangan tinggal sembahyang. Sibuk macam mana pun. Kadang-kadang saya kesian orang yang ialah macam mekanik kereta. Tu imam mekanik kereta. Berlemuh hinggan tu kan tak? Tu imam macam mana? Sembahyang zuhur awal waktu kan lewat sikit kan? Elok-elok bagi salam zuhur, sambung asar macam mana? Lebih kurang macam jamu orang lah kan? Tak apa, dia sembahyang juga nak buat macam mana? Saat ni kalau lagi berlemuh pula, pergi basuh pula. Tuhan tahu. Sebagi saya, orang macam kerja mekanik ni, insya-Allah, nah, dia ada kelonggaran. Logiknya begitu kan? Betul tak? Kalau kata pukul 1 mula basuh elok, sembahyang kemal lah waktu. Sagi pergi berlemuh balik. Sagi pukul 4 pula tu dia duduk basuh tu. Kan? Itulah nak buat macam mana tu, minta ampun kat Allah lah. Tapi selama mana tak masuk lagi waktu lain boleh lah. Tapi sebaik-baiknya nah. Jadi maknanya macam tu tuan-tuan. Hubungan kita dengan Allah jangan putih. Kemudian wanhar. Tuhan ajak dua benda ya. Wanhar makna berkorban lah. Apa dia tuan-tuan? Apa sahaja yang kita boleh sumbang untuk kebaikan Islam dan umat Islam, bagi, jangan tak bagi. Di penghujung ayat Tuhan nyanyi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya sesiapa yang membenci kamu, yang memusuhi kamu, merekalah golongan yang terputus dari rahmatku. Itu dia. Orang yang tak suka kat kita, musuh kita, insya-Allah abang depan betul tak berjaya Pasal aku buat apa Tuhan suruh. Pertama, hubungan dengan aku dengan Allah tak pernah putus. Yang kedua, aku sedia berkorban demi untuk Islam. Cantik. Dia bila tahu makna, yang ni kan tuntutan. Boleh no? Baik. Jadi yang ketiga, memahami makna ayat-ayat yang kita baca. Sekali itu kata beli yang ada terjemahan. Yang keempat, inilah tuntutannya. Hak berat ni. Mengamal segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Hak Allah suruh, kena buat. Ya Allah larang, walaupun merugikan kita, wajib kena tinggal. Tu baru beriman. Tu baru masuk kategori orang-orang yang kami beri Al-Quran lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Faham tak? Nah, dia pun mengimani kebenaran Al-Quran. Nah, mereka membaca Al-Quran setiap hari, memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Yang keempat, mereka mengamalkan isi kandungan Quran. Wajib laksana, haram tinggal. Cantik. Kemarin saya khutbah jemaat, khutbah masjid Negeri Kedah. Kawan saya ni dia memang mengaji pandai. Kami dulu masa mula-mula remove kelas peralihan daripada sekolah Melayu masuk ke Orang Putih, dia kena setahun. Setahun tu tak ada belajar apa dah, belajar cakap Orang Putih walhal haram tak boleh. Kan? Dia ni memang pandai. Lepas tu lepas remove kelas kami duduk sekali. Bila naik tingkatan 1, saya 1C, mangsa tak pernah pandai mengaji. Dia 1A. Dia pun esok sedia nombor 1. Sedia nombor 1. Semua mata pelajaran semua 80, 98 pandai semua. Mari dia dengar khutbah saya. Dia dengar khutbah dia, ialah dia rasa memang macam satu keajaiban. Kita mengaji sekolah Orang Putih macam ni tiba-tiba boleh berhujah Al-Quran hadis.
Cuma nak abang tu lah, dia macam seolah-olah sebab saya kait dengan kepimpinan negara, jadi dia ada benda yang dia tak faham. Itu yang susah tu kan. Dia kata kita nak salahkan pemimpin pun dia macam seolah-olah dia nak kata tak boleh, sebab dia kata pemikiran pemimpin ni bukan sama. Tu saya kata pemimpin baik, rakyat baik, apa tanggungjawab kita? Tuntut ilmu. Bila pemimpin faham Islam, dia laksana Islam. Saya sebut soal tak mau melaksanakan syariat Islam tu lah kan. Jadi macam dia kata maaf no syariat, bukan kata nak lawan hujah kan, tapi dia duk bagi. Jadi bagi saya, walaupun dia profesor, bila main bidang agama ni, bila dia tak mendalami, macam itulah pemikiran dia Pak. Jadi dia tak mau salahkan pemimpin. Nak buat macam mana dia kata, dah pemimpin tu style macam tu, pemikiran dia macam tu, kena ubah. Saya kata tak apa, lain kali kita sembang bagi detail. Saya kata kan, nak bagi kat dia dalil-dalil Quran. Dia kata khutbah tu clear, memang jelas. Tapi tang pemimpin macam seolah-olah dia nak mempertahankan pemimpin negara. Ya tak? Jadi saya pun tak maulah duk yoyo kawan kita kan, tapi saya bagi kat dia yang pukai-pukai lah. Dia kata macam tu, macam tu. Kita nak pilih pemimpin, kata Din. Dalam Quran Tuhan ajak orang macam mana boleh jadi pemimpin, orang macam mana tak boleh. Pasal apa kita tak ikut? Pasal kita tak menuntut ilmu agama. Lepas tu kita silap pilih pemimpin. Next semua geng haprak. Hak mereka ni pemimpin pun jenis tu juga, ngaji tak mau. Tuan-tuan tengok mana ada YB ni ngaji main kuliah. Kalau ada pun YB PAS, minta maaf lah kan. Kalau ada tu pun kalau ada kan. YB PAS tak main, tak pernah alim lah kan. YB lain tu kan. Main dengar, tak mau dengar kan. Macam dululah, dulu masa kita duk perang dengan UMNO kan. Bila kita kawan dengan UMNO, saya di antara salah seorang penceramah dengan Ustaz Usang. UMNO tu sedap no, Ustaz PAS ni ceramah. Tu dia. Dulu hampa tak mau dengar kan. Bila dia dengar, tambah Husam kan, tak tahu kenal Husam. Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Faham maklum? Jangan duk sembang. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kita tak tahu. Aku tahu budak ni mengarut sungguh. Mengajar apa macam tu. Pergi mengajar pula kitab baru Mazi, duk ada 40 jilid. Bila nak habis duk, kita kalau tak tahu. Sekali dia cerita orang kampung naik kapal terbang kan, jangan duk abang ada tau. Hari tu saya telefon dia, saya kata aku hari-hari je dia kelak. Ni nak pergi tempat dia lah 30 hari bulan, pergi kuliah duha. Dia kata muslimat minat dengan aku, minat ceramah kau, minat kat aku tak tahulah kan. Aku nak tengok lah yang mana minat kat aku tu, aku ambil terus lah. Duk kira apa kan. Kan. Kalau yang tua-tua bagi kata imam kan. Itu cerita dia. Jadi bila dengar malam tu saya dengan Ustaz, menang aku. Sedap no ceramah Ustaz Sapah ni. Dengar dulu ni masalah apa tak mau dengar. Kan? Jadi ceritanya makna nak mengamalkan tuntutan Al-Quran bukan satu perkara yang mudah. Selagi mana kita tidak beramal, menandakan kita belum lagi dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Sebab salah satu tuntutan mengamal. Tuhan kata wajib laksana, jangan duk Allah. Jangan duk fikir panjang lah. Saya dah sebut banyak kali. Negara Brunei, negara yang Allah anugerah minyak punya banyak. Tak luak-luak. Bila Sultan, nama apa Sultan? Hasanah Bolkiah kan? Istihar pada tahun 2003. Brunei akan melaksanakan hudud berperingkat-peringkat. Tuan-tuan percaya tak? Dia baru sebut nak laksana, Allah bagi lagi 2 telaga minyak jumpa. Tu dia. Kita tak mau laksana hudud, tak ada telaga minyak, yang ada orang minyak. Rogo sana, rogo sini. Kan? Lepas tu dia dah laksana lah ni peringkat-peringkat. Dapat lagi 1 telaga minyak. Cuba tuan-tuan dengar ayat Quran. Kenapa kita tak yakin? Kena yakin. Ni yang kita beriman dengan Quran ni. Kalam Allah ni. Janji Allah. Allah mana pernah mungkin janji? Tidak.
Hak mungkin janji ni apa siapa dia? Pakatan Harapan. Kan? Nama apa? Mahathir kata manifesto ni bukan kitab suci. Dia pusing kot tu lah orang tua ni. Nah ada pula tu menteri tu pula kata soal menunaikan janji, Nabi pun pernah mungkin janji tak tunai janji pula dah. Dia kata macam tu, tapi dia dah break balik. Orang hentam pam dia tarik balik. Dia kata Nabi bawa para sahabat daripada Madinah untuk mengerjakan ibadah umrah, tiba-tiba dihalang di Hudaibiyah, tak boleh masuk, sedangkan daripada pakai ihram. Dia tak tunai, Nabi pun tak tunai janji. Ya Allah. Syukurlah sahabat saya tu dia tarik balik. Pasal apa tuan-tuan? Sebenarnya kita kena faham apa yang berlaku kat atas diri Nabi SAW sebenarnya ada pengajaran, ada hikmah. Di antara hikmahnya Allah nak ajak bagaimana kita nak tahallul. Tahallul makna melepaskan diri. Sebab kita dah niat nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu pakai dah pakai ihram, niat kalau daripada Madinah di Bir Ali, tempat miqat. Miqat ni macam stesen, kita nak niat. Sebab Mekah ni ataupun masuk ke Mekah tak boleh masuk buta tulim tu. Kalau daripada Malaysia dia ada Qarnul Manazil, atas sana atas kapal terbang ni dia pun buat pengumuman, kita akan melintasi macam kita kata border lah. Tuan-tuan dan perempuan haji dah hajah, sila jatuhkan niat. Sila niat. Pernah pergi Tok Bilal? Tak pernah pergi? 8 jam Tok Bilal. Aku niat kapal terbang ni satu aku takut nak terberak. Ayak tak ada. Kan? Ayak ada lah tapi sikit cawan sak tu nak masuk berak. Mana? Kita duk biasa berak, basuh berak dengan paip sampai berpuluh-puluh galen kan. Sampai wangi lah pungkok kan. Kena dan tu jam 8 jam kencing tak apa lagi. Kalau daripada Malaysia terus kan sana, kalau orang Malaysia pergi ke Madinah, pergi pakai macam biasa lu. Daripada Madinah nak masuk ke Mekah, kena mandi sunat ihram, pakai ihram, tapi tak niat ni, pergi ke Bir Ali baru niat. Masuk Mekah, tawaf, sa'i, gunting, dapat satu umrah. Jadi Nabi main daripada Madinah, tiba-tiba dihalang. Musyrikin tak boleh masuk. Yang bekas menteri ni kata Nabi pun, inilah bukti Nabi Muhammad juga pernah tidak menunaikan janji jam. Sebenarnya kita nak abang ni tengok surah Al-Baqarah ayat 196. Allah nak mengajar umat Muhammad dan Muhammad tu sendiri bagaimana nak tahallul, bagaimana nak melepaskan diri. Faham? Dah kita tak boleh nak tawaf, tak boleh baru Hudaibiyah ke Mekah 22 km tuan-tuan. Hak nak tawaf tu mesti di Mekah, di Masjidil Haram, Kaabah. Lepas tu sa'i. Lepas tu bergunting. Yang kelima tertib. Niat dah dah. Jadi 3 lagi tak buat, 4 lagi tak buat. Tak sempurna. Yang ni orang panggil rukun umrah. Kalau haji 6, tambah yang satu apa dia? Wukuf di Arafah. Jadi bila rukun ni tak sempurna, tak dapat pahala dan tak dapatlah umrah. Jadi tak boleh nak londeh macam tu ya tuan-tuan. Walaupun kita dihalang Tok Bilal. Tapi Tok Bilal kata dah tak boleh jom, bagusnya londeh kain merah, pakai seluar dalam, mau jenuh bayar dam. Ni dam saya kata tu bukan dam mak tenyeh. Duk tenyeh dam tu pula Pak Haji dengan Mak Haji penin kan, kena bayar denda kan. Tu kalau kata terus pakai balik main di rumah, balik main Malaysia, dia tak tahlul, dia bersetubuh dengan bini dia. Berat. Bila kita niat nak buat umrah atau haji, lagi tak sempurna rukun-rukun tu, tak boleh. Dosa besar. Tu jaga tu. Tu sebab tu tuan-tuan, bila pergi umrah kah, khususnya haji lah, suami isteri ni jangan duduk terbiar lah, duduk sebilik. Kan? Tu ujian lagi kuat tu. Kan? Tambah pula nak pergi niat haji ifrat pula, nak buat ifrat jam, lagi tak sempurna, tak boleh. Dia bila niat saja nak buat umrah dan juga haji, dia ada 13 pantang larang. Jadi Allah nak ajak Nabi bagaimana nak melepaskan diri. Hang baru niatnya, tawaf dah lagi, sa'i dah, bergunting dah, tertib dah, 4 rukun tak buat, dia 5 rukun ni makna apa? Tak dapat tidak, kena buat, tak buat tak sah.
Jadi macam mana nak tahlul? Kalau terus pergi londeh, yang tu bukan tahlul, itu bahlul namanya. Kan? Dia kena macam mana muslimat? Dia kena apa nama? Cari kambing, sembelih. Baru dia boleh gunting. Dan dia tahlul, tapi tak dapat pahala umrah. Tengok Quran. Mari kita tengok 196. Jadi menteri ni jangan duk cakap lebih kurang. Kan? Orang pakat taruh dia pun tarik balik. Mana boleh kata Nabi ni mungkin janji. Aduh, letih. Nah. Mari saya baca sikit nah. Tengok. Tengok dia kata sini. Panjang ayat ni. Dia kata di sini apabila kamu terhalang lah. Saya cari lah. Bila kamu terhalang di situ, mana panjang ayat pun. Ni. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahlul. Macam mana nak tahlul? Dia ajak sini. Sembelihlah dam yang mudah didapati. Seekor kambing, sembelih kat situ bagi orang miskin situ. Kemudian dia kata, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahlul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Sembelih dulu baru gunting. Tapi tak dapatlah umrah. Lepas tu nak pergi mana? Patah balik mai, mau bawa pulang Kan tanya. Kata contoh, berlaku itu kan. Katalah contoh, kita dah mai elok dah pakai elok ni. Kan? Sampai KLIA terus nak masuk Mekah, Jeddah kan. Atau kapal terbang lagi, dia buat pengumuman, kita pun niat. Sampai di Jeddah, orang pun buat pengumuman. Semua jemaah umrah diminta pulang semula ke negara masing-masing. Sebab apa? Coronavirus hari ni begitu tinggi. Kena buat macam tu. Sembelih dam, denda, seekor kambing. Dah sembelih apa, dah sampai bagi orang miskin, baru bergunting, baru boleh londeh. Orang perempuan walaupun tak pakai macam kami, boleh pakai seluar dalam, baju dalam semua kan, tapi kena buat juga macam tu. Kena buat benda yang sama. Lelaki pun macam tu. Lelaki pakai 2 keping kain lah kau nak abang tuan-tuan esok bila pergi umrah, pakai kain ihram tu cermat-cermat sikit, duk elok-elok sikit, jangan duk tekankan koyak kan. Saat ni tengok depa dengar burung apa pula terkeluar kan, depa tabak gandum pula lagi. Tengok awak tak makan pun gandum kan. Pasal di sana banyak depa duk tabur gandum kat burung. Pernah pergi kan? Kan? Jadi kena belajar benda ni. Menteri pula kata Nabi tak tunaikan janji, tak boleh. Syukur dia tarik balik. Kalau tidak rosak. Dia faham dan belajar lah. Kalau nak pergi haji esok, nak pergi umrah, saya taklah pandai, tapi bolehlah sikit-sikit. Takkan duk bodoh lagi kot. 2 kali haji, 4 kali umrah kan. Ambil simple-simple. Jadi itu dia antara makna mengamalkan isi kandungan Quran itu ada satu tuntutan. Ini yang susah nak buat ni. Tuhan suruh laksana hudud, Tuhan suruh haramkan judi, arak kan. Ni dia kata Tok Lebay jadi kerajaan sembang kari. Zaman PA dulu judi sebulan 8 kali, zaman PM 22 kali. Tuan, kita jangan terima bulat-bulat. Pasal puak-puak ni dia bukan ada kerja apa dah. Memang dia tak ada kerja, dah hilang dah apa jawatan. Kerja dia lah nak fitnah kita. Di malam Menteri Agama jawab, kita sedang menunggu jawapan dan penjelasan daripada Kementerian Kewangan. Sekiranya betul, benda ni akan dilawan. Nampak tak? Jadi jangan duk terima bulat-bulat tuan-tuan. Depa tak ada kerja lain dah. Semua pakat jadi gila dah, nak jadi menteri balik. Kan? Saya takut esok-esok dia gila babi. Gila babi ni kalau tak berubat, dia tukar jadi babi gila. Kan? Takut yang tu lah. Kan? Jadi mengamal isi kandungan Quran bukan benda yang mudah. Ini orang beriman. Walaupun haram, tinggal rugi. Macam seorang syekh tu, dia kerja steady, gaji pun alhamdulillah, tapi kerana haram dia berhenti. Dia tak mati kelaparan pun sampai hari ni. Syekh tu nama Syekh Syarilum. Aku kawan-kawan jumpa tu, macam profesor tu jumpa, kita hang hebat.
Tak hebat syaitan. Tapi itulah dia kata no. Dia tahulah kita mengaji dengan tentang mana kan. Tapi pasal boleh berhujah Quran hadis yang ni, dia kata boleh bukan senang. Memang betul itu anugerah Allah. Nah. Tapi kita ikut sebab Allah kata haram lah. Tinggal tu tak mau fikir panjang. Oh, kemas. Iman kuat lah masa tu. Jadi tu teragak-agak kerajaan kita. Kalau dah semua agama kata arak dan judi haram, haramkan kedua-dua benda ni. Esok Allah ganti. Betul tuan-tuan. Pendapatan cukai untuk judi memang tinggi. Satu ketika dulu dalam tempoh 10 tahun, cukai judi yang diperolehi oleh kerajaan 15 bilion. Cuba tuan-tuan bayar 15 bilion tu hasil judi. Yang itulah bayar gaji mufti. Jam. Kan? Tu mufti pun lali. Tanya pun nak angkat mata pun tak larat. Awak tu mufti untuk kedarah apa tu? Ini kita. Haram kita. Tunggu tuan-tuan. Nah, sebab tu bila jadi sebuah negara Islam, hasil-hasil yang tak bersih ni hendaklah diasingkan. Wujudkan satu sumber tidak sahih. Nah, ada 100 bilion sumber tak sahih. Nak bagi kat siapa? Bagi kat mana macam lah. Depa nak buat tokong depa ke, kan? Depa nak buat penyaman belah babi ke? Bagi yang tu. Pasal yang tu semua duit tak elok. Hak kita gaji semua bersih. Baru mufti terbeliak sikit. Haram. Kan? Lagi haram jadah. Kan? Tu kan beliak elok. Kalau tengok lali tu terkedarah Hindu lah tu. Sampai tak kerti nak keluar fatwa lah. Kan? Itulah tuntutan iman. Mengamal isi kandungan Quran bukan perkara yang mudah. Saya melalui proses yang sama. Allah uji. Dia mai juga tuan-tuan keraguan setelah kita berhenti. Dia mai. Oh, syaitan mana boleh lepas. Dia kata itulah hang kata pungkok kan. Duk kerja elok-elok pergi berhenti takkan susah isu anak bini. Kan? Saya kata ada kepala bapak kan. Syaitan dia kena jawab tu, baru dia lari. Kan? Dia mai dia ada berbolak balik dalam hati kita. Dia nak meragukan kita. Tapi kita yakin mungkin hari ni belum lagi sampai masa, satu hari Tuhan bagi, alhamdulillah. Nah, itu cerita. Yang akhir sekali, inilah hak Al-Quran yang kelima. Bukan sekadar mengamalkan tuan-tuan. Yang kelima, menyampaikan isi kandungan Quran. Kena sampai balighani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Nah, Nabi Allah warning dalam surah Al-Maidah ayat 67. Allah sebut tu. Ini sebagai amaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul. Al-Maidah. Balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Nah, ada tak? Ya ayyuhar rasul. Betul lah. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diturunkan pada kamu yang datang dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan tidak menyampaikan semuanya, hang ada sembunyi juga isi kandungan Quran, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Ayat ni kalau kita faham elok-elok, pendakwah tak perlu takut. Ini jaminan Allah. Nah, walaupun ya ayyuhar rasul ni untuk Muhammad, tapi siapa yang berdakwah sama. Wallahu ya'simuka minan nas. Aku kata Allah akan memberi perlindungan kepada kamu daripada gangguan manusia. Cakapnya macam kemarin puas. Saya rasa puas pasal apa? Saya bercakap habis semua. Dalam khutbah pun saya sebut. Saya nak buat contoh walaupun tuan-tuan mungkin tak suka dengan contoh saya buat. Apa dia? Khianatnya pemimpin negara apabila projek tu 1 juta, dia tulis 2 juta. Saya tengok telinga semua pakat merah. Tu pokok mereka tu. Telinga merah. Saya tahan telinga merah dah tu. Dan ni aku buat lawak. Ada orang gelak, hilang pahala dia, tak ada apa dah. Aku tak apa buat lawak ke apa pun, aku punya suka dah. Tu baru jelas menyampaikan. Pemimpin dia kata tak boleh mengambil kesempatan dengan kedudukan, membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Telinga merah.
esok Tuhan tanya, saya dah menyampaikannya. Pasal apa? Kita tengok Al-Ahzab ayat 39. Tuntutan terhadap pendakwah, apa nama? Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Pendakwah yang baik, kata Allah dalam ayat ni, pendakwah yang hanya takut pada Allah. Dia tak takut pada mana-mana pun dia tak takut, dia hanya takut pada Allah. Haram, dia kata haram. Kan, tak tahu lah, lepas ni tak panggil dah pun tak apa lah. Kan, saya abang malam ada buat rakaman, buat live. Kawan tu hantar kata saya. Saya pun tengok, handsome juga muka aku, benar tak? Kan, tengok kemas, pang Quran, hadis Quran. Kemas juga ustaz ni. Kan, saya sebut di penghujung khutbah, siapa-siapa yang tak setuju, boleh telefon saya. Sampai hari ni tak ada apa tuju, tak apa siapa minta telefon kan. Tapi yang pastinya kemarin PI aku laku. Abang tu ada lagi satu tu. Khutbah tak sedap tak apa, PI mau laku. Jadi yang kelimanya menyampaikan. Tuan-tuan, tengok saya nak bawa hujah Suratul Hijri surah ke-15 ayat 94. Tadi Al-Ahzab 39, yang ini Suratul Hijri. Bagaimana Allah perintah supaya Nabi menyampaikan risalah Islam. Nabi hanya menyampaikan risalah Islam secara bisik-bisik, telinga ke telinga, hanya 3 tahunnya. Tapi setelah turun ayat ni, terang-terang dia kata. Ada ayat 94, Ustaz bunyi jangan lupa. Fasda' bima tu'mar, ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kalau ada tafsiran tuan-tuan dengar 1594. 15 ni Suratul Hijri ayat 94. Selepas turun ayat ni, Nabi terang-terang berdakwah, tak ada nak sembunyi lah. Tu lepas tak marah. Jadi tak heran lah kalau kita berani cakap benda betul, memang orang marah kan. Kalau duk main takat khutbah jemaat coronavirus, kan, satu musibah yang kita tak tahu bagaimana, kita hanya pernah melihat Toyota Corona. Yang tu tak apa. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Inilah tuntutan menyampaikan risalah Islam. Al-Maidah 67, Al-Ahzab 39, termasuk Suratul Hijri ayat 94. 5 benda ni kita tunai, kita beriman dengan Quran, membaca Quran, memahami makna ayat-ayat, walaupun kita tak faham semua, tapi ada usaha untuk cuba memahami. Kita mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Dalam masa yang sama kita menyampaikan risalah Islam, yang itulah orang yang benar-benar membaca Quran, yang diiktiraf oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar beriman. Boleh? Jadi ingat Syekh Sobri Soleh kot nama ulama Mesir ni. Saya pun dengar seorang ustaz ceramah, dia tu pandai baca Quran. Dia ni saya catat. Saya suka kalau dengar mana poin-poin ni kita catat lah. Jadi itulah tuan-tuan, di antara hadis kita baca malam ni genap sejam. Saya nak ambil satu lagi saja baca ajalah. Hadis yang bawah tu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW, ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Orang belajar Quran pun manusia baik, hak mengajar pun baik. Guru-guru hak mengajar saya ada 10 orang, Allah jenuh pahala tuan-tuan. Salah seorang tu yang paling lama saya belajar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Daripada saya tak erti baca, saya mengaji kada seminggu sekali. Bila saya habaq dia, ustaz, saya nak berhenti kerja dah. Syahri nak pergi duduk mana? Nak pergi duduk pondok. Buat apa? Pergi mengaji. Satu hari, ustaz, umur kita panjang, saya akan kembali ke tempat ni juga, ustaz, berdakwah. Syahri nak cita-cita nak berdakwah. Ya, Tuhan tunjuk tuan-tuan, dia duk ajak saya Quran. Saya boleh kuasai Quran, bagi hujah tu. Dia menangis dengar ceramah saya. Memang Allah sampaikan hajat saya, hasrat saya balik ke tempat sama Pak Buntak ceramah. Dia masih ada, dia main peluk saya. Alhamdulillah, Syahri dah berjaya. Ustaz ajak saya. Kalau bukan kerana ustaz, saya tak kenal Quran. Tuan-tuan tahu macam mana saya boleh belajar Quran? Saya ni suka ikut kuliah-kuliah macam ni lah.
Satu hari tu hari Sabtu malam Ahad cuti. Sabtu Ahad cuti. Saya pergi satu surau di Pahit Untak. Surau Kampung Perak. Pipi naik terus duduk depan. Mereka ni mengajak kita apa? Belajar kita. Tengok-tengok pegang Quran. Kita tak erti baca Quran. Nak sorot ke belakang nampak sangat cerai. Dia kata pegawai bank apa ni? Gagahlah duduk berdoa, ya Allah, janganlah lepas suruh aku baca Quran. Kalau suruh baca malulah aku. Tu doa banyak tu. Dia pas suruh Quran kat aku, jam dia mengajar. Almarhum Ustaz Razak pernah menjadi Johan Tilawatul Quran Negeri Perak. Dia salah seorang hakim lah. Dia tak kenal saya pun tak kenal dia. Sahabat kata baca lah cara dia boleh saya tak apa pandai. Baca lah, Tok Guru pun nak baca nak dengar. Kita pun gagah baca. Awak hantaruk kan baca ni? Hampa boleh bayang, dah lah aku. Dia pergi kata awak hantaruk. Tuan-tuan, kemaluan besar tu aku malam tu. Cuma tak hilang kemaluan kan? Tetapi kemaluan besar. Allah malunya tuan-tuan. Balik abang ke rumah, aku malah ni silap surau pergi buat ngaji kitab. Ngaji kitab saya minat lah. Yang tu tak apa minat kan. Tahu-tahu dia suruh baca Quran. Dia tahu aku baca teruk. Dia jadi cabaran. Hatu rehat. Saya tanya sahabat-sahabat habis kuliah Quran, ustaz ni duduk tak mana? Dia duduk ngajak mana? Hari Selasa saya pergi tunggu dia di Masjid Matang Tok Mahat. Dia duduk ajak Quran. Saya pun berdiri macam tamsing lah sikit kan. Tengok dia main, dia kaya basikal sambil duduk isap curut. Sebab dia tak tertelan curut. Dia ingat aku nak tabuh dia kan. Berik dengan kaki bawah itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz cam lagi saya. Malam tu Ustaz kata saya baca teruk. Ya cam. Dia ingat aku nak tabuh dia. Macam ni lah Ustaz. Ustaz tolong ajak saya sampai saya boleh baca Quran. Baca baik. Dia bahasa lega. Walaupun seminggu sekali Ustaz kena kat pukul 9 pagi sampai 10 pagi saya pergi rumah Ustaz. Masa tu lama dah bagi RM20. Mahal RM20 tu. Saya seorang tak mahu ramai-ramai. 2 tahun setengah. Tuan-tuan fikir setahun berapa kali? Ada berapa minggu? 54 minggu kan. 2 tahun setengah. Dia asuh, dia didik, alhamdulillah sampai boleh baca. Itu permulaan tuan-tuan. Jadi kali pertama saya dimalukan program baca Yasin di kampung rumah saya. Kali kedua dengan ustaz ni, baca Yasin ni pun saya malu sangat. Kenapa? Orang dah habis, aku baru salamun qaulan min rabbir rahim. Tu dia pun tunggu saya. Semua pekat duk tengok pula muka macam Jason King pula tu. Aku mangkuk tengok aku apa. Aku tak reti baca. Balik abang kat rumah malam ni tunggu aku sampai habis. Lama kat 5 minit. Mangkuk. Alhamdulillah tuan-tuan, kesungguhan bolehlah. Nak kata juara tak lah. Jadi kita perlu belajar benda-benda macam ni. Jadi orang yang baik kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Allahu Akbar. Guru Quran kita dulu. Last kali saya baca Quran tahun 1966. Saya dimalukan oleh Allah tahun 1986. Bacaan Yasin. Lepas tu dengan Ustaz Razak tu kena tu saya serik kita belajar. Jadi itulah di antara kelebihan mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita dihindarilah daripada Covid ni. Mudah-mudahan negara kita ni taklah teruk. Baik. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana illa alladhina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi lepas ba'da isyak siapa nak tengok barang-barang tu boleh